Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah, tuan-tuan, puan-puan, malam ni kita menyambung lagi episod yang ketiga berkenaan dengan perbincangan pembacaan hadis Al-Ifki, hadis fitnah terhadap Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Semalam telah kita berhenti pada bab, pada perenggan, pada matan yang setelah Nabi SAW bertanya kepada Usamah bin Zaid dengan Sayyidina Ali berkenaan pendapat mereka tentang Siti Aisyah. Kemudian Usamah bin Zaid telah menyatakan bahawasanya tidak ada yang lain yang didengarkan tentang Siti Aisyah melainkan semuanya baik belaka. Kemudian bila Sayyidina Ali ditanya oleh Rasulullah, maka Sayyidina Ali ada sebut satu pernyataan yang mengguris hati Siti Aisyah sedikit, tetapi tidak membawa kepada perbalahan, iaitu kata Sayyidina Ali, wan nisa'u siwaha katsirun, perempuan-perempuan seperti dia itu ramai lagi. Tapi walau bagaimanapun Sayyidina Ali telah memberikan satu lagi cadangan, suggestion kepada Rasulullah SAW dengan kata Sayyidina Ali, why not Nabi tanya kepada khadam Siti Aisyah, jariah dia, khadam dia, berkenaan dengan Siti Aisyah, kerana khadam lebih kenal tuan dia sebab dia duduk sekali lama. Maka malam ni kita menyambung apa yang Nabi tanya kepada khadam Siti Aisyah yang bernama Barirah itu, apa jawapan dia. Jadi kita akan menyambung perbincangan semalam. Kita berhenti setakat Nabi SAW tanya kepada Barirah berkenaan dengan apa pendapat beliau tentang Siti Aisyah. Fada'a Rasulullah SAW Barirah faqala ya Barirah hal ra'aiti fiha syai'an yuribuki. Wahai Nabi panggil Barirah dan Nabi tanya Barirah, wahai Barirah, adakah engkau melihat kepada Aisyah itu ada sesuatu? Maksudnya Nabi nak tahu apa pendapat Barirah tentang Siti Aisyah, sebab Siti Aisyah duduk lama dengan Barirah. Barirah ni sejak daripada dia jaga Siti Aisyah daripada kecil, dia dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian dia ikut Siti Aisyah sampai dia besar. Lama dengan Siti Aisyah, maka dia sangat mengenali Siti Aisyah. Maka Nabi tanya kepada Barirah ini, apakah dalam keadaan awak menjaga dia lama, awak duduk dengan dia berkhidmat kepada keluarga mereka lama, ada something tak kepada Siti Aisyah ni? Nabi nak siasat. Masa ni dalam fasa Nabi sedang menyiasat. Siti Aisyah sedang berada di mana masa ni? Berada di rumah ayah dan ibunya, rumah Sayyidina Abu Bakar. Apa jawapan Barirah? Kita tengok kat sini insya-Allah. Barirah jawab. Berkata Barirah, la wallazi ba'athaka bil haqq in ra'aitu minha amran aghmisuhu 'alaiha aktharu min annaha jariyah hadithahu sinnatanam anil ajina fatati dajinu fatakuluhu. Maka kata Barirah, lah, tidak. Maka Nabi tanya, wahai Barirah, ada tak apa-apa yang akan tengok kepada Siti Aisyah ni yang pelik ke, yang something ke, yang kau boleh kongsi, sebab Nabi dalam fasa nak menyiasat. Maka jawab Barirah kat sini, la, tidak. Wallazi ba'asaka bil haqq, demi Allah yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, wahai Rasulullah, in ra'aitu minha amran aghmisuhu 'alaiha aktsaru min annaha jariyah hadithahu sinnatanam. Aku melihat dia ini Aisyah ni satu orang budak yang naif, yang baik, dan dia disebut dalam kata-kata dia kata jariyah hadithahu sinna, satu orang kanak-kanak, budak yang luhur, yang baik, yang dia mudah tertidur. Dia cerita, kalaulah ada satu peristiwa yang aku boleh nak rakamkan lah, kata Barirah ni, kalaulah satu benda yang aku nak kongsi tentang Aisyah ni, nah habaq kata dia betapa dia naif. Pernah satu ketika tu aku tengah uli tepung, dia cerita dekat Rasulullah, aku tengah uli tepung, suruh Aisyah jaga Ustaz. Okey, suruh Aisyah jaga Ustaz, tetapi dia tertidur. Dalam duk jaga tepung tu pun, dalam tengah duk jaga tepung, dia boleh terlena. Mana abang kata dia ni budak. Ya. Abang kata dia ni budak, so terlena dia.
Bila dia terlena, kemudian kata Barirah, fatati ad-dajinu fatakulhu, sampai binatang mai makan tepung tu, ulian itu. Maknanya nak bagi tahu, Barirah nak beritahu kat sini, kalaulah diceritakan kejadian yang benar, Siti Aisyah tertidur dalam perjalanan rombongan nak balik mai tu, dia tertinggal rombongan, kemudian dia terlena. Tak pelik, sebab sepanjang aku pernah jaga dia dulu sejak dia kanak-kanak, dia memang terlena. Pernah satu ketika tu aku suruh dia jaga tepung, aku duk uli tepung, minta dia tolong jaga. Masa tu dia budak sangat lagi. Dia punya naif dia punya baik dia punya tak gaduh dia, tak kisah dia. Dia terlena sampai tahap binatang main makan tepung tu, burung main burung tepung tu, dan dia tak perasan. Maknanya Barirah cerita ni, daripada hadis ni kita faham Barirah ni cerita yang betul. Maknanya kalau ada kekurangan pun, ni kekurangan dia. Pernah sekali tu aku minta tolong dia jaga sat tepung, lepas uli ni dia jagalah. Dalam sambil duk jaga tu dia terlena. Dan kata Barirah, ya Rasulullah, dia ni budak yang naif, yang baik, yang tak reti menipu, yang tak reti nak buat cerita palsu, yang tak reti nak melawan dengan orang, yang ikut arahan. Meskipun bapak dia, Sayyidina Abu Bakar, seorang yang kaya, tuan, majikan kepada aku, tapi dia macam tu lah, budak baik, budak naif, budak yang tak reti menipu, tak reti bohong, tak reti cakap pandai. Tak. Dia budak baik. Sampai pernah satu ketika tu minta dia tolong jaga tepung, sebab dia terlena, ya Rasulullah. Nak habaq kata biasa benda tu bagi Aisyah terlena ni. Maka Barirah menyucikan nama Siti Aisyah. Maka kata-kata Barirah yang benar itu membangkitkan satu semangat kepada Nabi. Ya, membangkitkan satu semangat kepada Nabi. Maka setelah Barirah cerita macam tu, siapa yang bagi cadangan kepada Rasulullah untuk bertanya Barirah? Sayyidina Ali lah kan. Maka Sayyidina Ali juga adalah hero dalam peristiwa ni. Maka selepas daripada itu, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumi. Maka bangun Rasulullah, bangkit bermaksud setelah Rasulullah dah habis siasat lah, tanya Ali, tanya Usamah, tanya Barirah. Maka jawapan daripada Barirah itu memberikan satu semangat baru kepada Nabi, memberikan satu kesimpulan baru kepada Nabi yang mungkin isterinya ini tidak bersalah. Dia naif macam tu. Lurus yang bersifat positif macam tu. Selepas Barirah cerita macam tu, maka Nabi faqama, Nabi SAW, Nabi bangun, ataupun semangat baru Nabi pada ketika itu, Nabi bangun dan Nabi pergi kepada para sahabat pula, para sahabat yang lain pula. Okay, faqama Rasulullah SAW min yaumi. Sejak pada hari itu Nabi bangkit, dan Nabi pergi kepada para sahabat. Ya, Nabi pergi kepada para sahabat. Apa Nabi buat? Fasta'zara min Abdillah bin Ubay bin Salul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'dhiruni min rijalin balagani adhahu fi ahli. Nabi pergi kepada para sahabat, Nabi pergi dengan semangat, Nabi bangkit, Nabi nak membela Siti Aisyah. Nabi nak membela. Setelah Nabi dah dapat statement daripada Sayyidina Ali, dapat statement daripada Usamah, dapat statement daripada Barirah, maka Nabi datang dalam satu kesimpulan. Masa ni wahyu belum turun. Maka Nabi memilih untuk menyiasat tanpa menuduh sesiapa, tetapi daripada penyiasatan Nabi ni nampak yang betul, nampak ke arah Siti Aisyah dengan Safwan. Maka masa tu api fitnah ini makin merebak, makin, ya tuan-tuan, negative vibes ini sangat laku. Orang suka cerita benda-benda negatif ni, benda-benda fitnah, benda-benda jahat, benda-benda aib orang ni, orang suka cerita. Maka makin tersebar cerita tu. Dan Nabi pula meanwhile dalam masa yang lain, dalam masa yang sama, Nabi menyiasat pelan-pelan. Bila Nabi dah sampai satu tahap conclusion, maka Nabi bangkit pergi kepada para sahabat dan Nabi berkata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada para sahabat ramai-ramai ni, apa kata Nabi? Man ya'dhiruni min rijalin balagani adhahu fi ahli. Siapakah dalam kalangan kamu, dalam ni sebut apa? Ya'dhiruni, yang nak membela aku, yang nak menuntut bela kepada atas aku ni, yang nak backup aku lah, bahasa muda kata, yang nak backup aku ni atas seorang lelaki yang buat cerita palsu kepada isteri ku ni, kepada keluarga aku ni. Maka Nabi kata, siapa yang di antara kamu semua ni, Nabi sebut kepada para sahabat depan Nabi ni, Nabi kata, siapa di antara kamu ini yang willing to backup me, yang bersedia nak backup aku.
ke atas seorang lelaki yang telah membuat cerita palsu. Balagani azahu fi ahli, yang telah membuat cerita palsu tentang isteriku ini, tentang keluargaku ini. Ya, yang mana fa wallah, demi Allah, ma alimtu ala ahli illa khaira, demi Allah yang aku tak pernah tahu tentang keluargaku Aisyah ini yang lain melainkan semua yang baik belaka. Bermaksud Nabi dah siasat Ali, Nabi dah siasat Usamah, Nabi dah siasat Barirah dan beberapa orang yang lain. Dan Nabi dapat satu conclusion. Nabi kata, aku tak dengar satu pun daripada testimoni ini yang mengatakan buruknya isteriku ini, melainkan semua yang baik belaka. Maka kata Nabi, fa wallah, demi Allah, ma alimtu ala ahli illa khaira, aku tak tahu apa pun kepada keluargaku ini melainkan semua yang baik belaka. Bermaksud Siti Aisyah. Bermaksud Nabi tak terus backup isteri dia, kata isteri dia betul. Tetapi Nabi nak beritahu, berdasarkan penyiasatan aku tadi, testimoni yang Nabi buat selama ini, maka kesemuanya mengatakan Siti Aisyah ni baik. Ini satu uslub dalam kita menerima fitnah, mendengar fitnah, kita menyiasat. Kita menyiasat dan kita menyatakan hasil penyiasatan kita itu. Ini disebut sebagai, dalam Quran disebut sebagai tabayun. Kita bertabayun. Baik, siasat. Dan kita keluar dengan hasil siasatan kita itu, maka kata Nabi, yang aku dengar semua yang baik belaka. Dan waqad zakara rajulan ma alimtu alaihi illa khaira wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'iyah. Dan tak cukup dengan itu tuan-tuan, Nabi bukan sekadar membela isterinya sahaja, tetapi Nabi juga membela para sahabatnya. Iaitu Nabi bela siapa? Nabi membela Safwan. Nabi bagi tahu dalam hadis, Nabi kata, aku tak pernah dengar dalam siasatan aku tadi ni, sebelum ini, apa yang buruk tentang Aisyah, dan aku tidak pernah dengar sekali pun dalam testimoni aku ini apa yang buruk tentang Safwan. Maknanya Nabi membela kedua-duanya. Nabi tidak, orang kata, pilih kasih membela isteri Nabi seorang, sedangkan Safwan Nabi biarkan begitu. Tidak. Nabi memahami dilema, Nabi memahami situasi yang sedang dihadapi oleh Siti Aisyah, isteri Nabi, dan Nabi memahami tekanan yang ditanggung oleh Safwan, sahabat Nabi. Maka Nabi membela kedua-duanya. Ini satu sifat seorang pemimpin yang baik, satu suami yang hebat, yang mana dia tak pergi serang Safwan melulu. Baginda tak pergi serang Safwan. Baginda tak pergi katak Safwan, tidak. Baginda memilih untuk neutral dan menyiasat perlahan-lahan, step by step, dan Nabi dapat jawapan daripada hasil siasatan Nabi. Kedua-duanya, both of them a good person. Siti Aisyah pun baik, Safwan pun baik, dan Nabi menyatakan keduanya. Dan apa hikmah hadis ini? Apa hikmah peristiwa fitnah ini kepada Safwan? Safwan dapat satu pujian langsung daripada Nabi. Ini yang para sahabat nak. Dan sampai hari ini, tahun 2020, kita masih lagi memuji Safwan kerana namanya, pujian ke atasnya oleh Nabi disebut dalam hadis, dan sampai hari ini kita membacanya. Kalau tak berlaku peristiwa ni, mungkin kita tidak kenal siapa Safwan. Maka itu antara hikmah kepada Safwan, iaitu namanya disucikan dan Nabi memujinya di dalam hadis. Maka kita baca sampai hari ini nama dia. Itu hikmah kepada dia. Hikmah di sebalik musibah fitnah yang telah menimpa ke atas dia itu, akhirnya hari ini, sampai hari ini, setelah 1400 tahun berlalu, kita masih memuji namanya berdasarkan pujian Nabi ke atasnya. Ini hikmah kepada Safwan. Kalau tak berlaku peristiwa ni, mungkin kita tidak kenal siapa Safwan bin Mu'attal, kan? Kerana peristiwa ini, maka kita kenal dia. Maka Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Lelaki itu, waqad zakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira. Aku tak tahu apa pun berdasar tentang Safwan, melainkan semua yang baik belaka. Nabi puji lelaki yang dituduh melakukan penzinaan dengan isteri dia. Nabi tak serang melulu, Nabi tak pergi pukul, Nabi tak pergi buat apa-apa. Siap Nabi puji lagi setelah Nabi siasat. Oh tuan-tuan, ini satu orang suami yang hebat lah, Rasulullah SAW. Hebat. Tak serang melulu. Kita benar kadang-kadang kita ada cemburu, tetapi ada tahap dia, ada takat dia. Bukan serang tak tentu hala, kan? Ada limit dia.
Kalau benda itu melibatkan untuk kita perlu profesional dalam berurusan kita profesional. Maka Nabi profesional. Nabi tak pergi serang Safwan melulu, Nabi tak pergi katok Safwan melulu, tetapi Nabi siasat one by one, step by step, dan Nabi menyucikan nama Safwan. Nabi bagi tahu bukan kata Aisyah seorang kata mulia dan suci, Safwan pun mulia dan suci. Dia baik. Dan Nabi tambah lagi, Nabi kata apa? Nabi kata wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'ya. Safwan ni dulu memang rapat dengan aku dan dia tak pernah pergi rumah aku, tak pernah bertemu dengan keluarga aku melainkan dengan aku sebagai teman. Nabi bagi clarification kat situ. Sepanjang seingat aku lah, Safwan ni tak pernah lah terbiang pergi jumpa bini aku ke, pergi jumpa ahli keluarga aku ke tanpa ada aku. Bermaksud every single time when he met my family, he is with me. Setiap kali dia bertemu dengan keluarga aku, sama ada nak hantar juadah ke, nak pergi bagi tahu pesanan apa-apa ke, anything lah, semuanya itu tak pernah berlaku melainkan aku ada sebelah dia. Aku teman dia. Bermaksud dia tak pernah jumpa dengan keluarga aku, isteri aku, melainkan aku ada. Tak pernah dia buat perkara apa di belakang pengetahuan aku terhadap family aku. Nabi mengclearkan nama Safwan. Bermaksud Nabi SAW bukan sahaja seorang suami yang baik, clearkan nama isteri baginda, Nabi juga Rasul yang penyayang kepada umat dia, sebab Nabi clearkan nama sahabat dia. Nah, kalau orang lain tuan-tuan mungkin kita kata yang penting biniku selamat sudah, lelaki tu biar pergi kat dia lah. Tidak, Nabi clearkan. Sebab apa tuan-tuan? Dalam peristiwa ini Safwan juga hero. Kalau dia tak selamatkan Siti Aisyah, bagaimana Siti Aisyah tertinggal seorang-seorang malam-malam? Nah, maka dia adalah hero. Sebaliknya, sebagai seorang hero sepatutnya dia dipuji dan didendangkan. Sebaliknya apa yang dia terima adalah dia dikutuk dan difitnah. Ini musibah yang menerima fitnah yang diterima oleh Safwan. Sepatutnya dia diberi pujian, tetapi dia difitnah pula. Padahal dia selamatkan Aisyah. Maka Nabi membela dia. Di saat orang lain takut nak bela dia, orang lain termakan dengan fitnah itu, Nabi pilih untuk bela Safwan. Maka Nabi tanya para sahabat dalam majlis ni, masa bila ni? Masa dalam majlis ada para sahabat lain semua kan. Maka Nabi tanya, siapakah di antara kamu dalam kalangan kamu yang nak bela aku terhadap Abdullah bin Ubay ni, lelaki yang bapa munafik yang pergi sebak cerita ni? Siapa yang nak bela, tuntut bela aku, nak backup untuk nak berhadapan dengan fitnah Abdullah bin Ubay ni? Sebab apa? Sebab aku dah siasat dah. Aisyah, there is no problem about Aisyah, tidak ada masalah tentang dia. Dan Safwan is clean, dia tidak ada masalah. So bila sebut macam tu, Nabi dah sebut, Nabi kata siapa di antara kalian para sahabatku ni yang nak bangkit bela aku dalam kes ni? Maka tuan-tuan, bila Nabi sebut macam tu, faqama Sa'd bin Mu'az, bangkitlah Sa'd bin Mu'az. Faqama Sa'd bin Mu'az. Siapa Sa'd bin Mu'az ni? Dia ketua suku Aus. Kan dekat Madinah Ansar ada dua kan. Ansar consist of kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj membentuk golongan Ansar di Madinah. Maka bangkit Sa'd bin Mu'az yang juga merupakan ketua kepada kaum Aus. Dia bangkit, dia kata apa? Faqama Sa'd bin Mu'az, bangunlah Sa'd bin Mu'az. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, wahai Rasulullah, saya, wallahi, demi Allah, ya Rasulullah, saya akan backup Rasulullah, demi Allah saya akan backup. A'ziruka minhu in kana minal Aus darabna unuquh. In kana minal Aus darabna unuqah. Saya, ya Rasulullah, saya yang akan bangkit bela. Siapa ni? Sa'd bin Mu'az. Bila Nabi kata siapa nak bela, maka Sa'd bin Mu'az bangkit, dia kata, ya Rasulullah, wallahi, saya yang akan bangkit bela Rasulullah. Fa in kana minal Aus, kalaulah orang yang membuat fitnah itu dalam kalangan kami, dalam kalangan kaum Aus, darabna unuqah, kalau dia dalam kalangan kaum Aus, kaum kami, kami akan tebah kepala dia, kami akan pancung dia. Sebab dia fitnah Nabi, dia fitnah keluarga Nabi, dia fitnah sahabat Nabi. Kalau dalam kalangan kaum Aus yang memulakan fitnah ini, demi Allah, ya Rasulullah, aku akan tebah tengkok dia. Kami akan pancung dia lah, bahasa mudah dia, kami akan pancung lah. Kami akan potong tengkok dia, bermaksud kami akan pancung dia lah. Okey, darabna ni pukul, daraba pukul. Unuqih, pukul tengkok. Kalau kita terjemuh secara zahir, pukul tengkok ni macam mana kan?
Kita faham darabna unuq ni pancung lah. Tebas tongkok dia. Okey. Bila Sa'ad bin Mu'adh jawab macam tu, dia kata macam ni, ya Rasulullah, kalaulah orang yang buat fitnah ini dalam kalangan kaum kami, iaitu kaum Aus, kami sendiri akan tebas tongkok dia. Wa in kana min ikhwanina min Khazraj amartana fa fa'alna fihi. Kata Sa'ad bin Mu'adh, kalaulah orang yang memulakan fitnah ini dalam kalangan kaum Aus, bagi tahu saja Rasulullah, bagi green light, kami akan tebas tongkok dia. Kami akan pancung dia. Wa in kana min al-Khazraj, dan kalau dia dalam kalangan kaum Khazraj, ikhwanina, saudara kami, Rasulullah kata on, kami jalan. Rasulullah kata turun, kami turun. Anytime, anywhere. Ini siapa kata? Sa'ad bin Mu'adh, ketua Aus. Sa'ad bin Mu'adh kata, ya Rasulullah, kalaulah orang yang fitnah itu dalam kalangan kaum Aus, bagi tahu, kami akan, tak payah bagi tahu lah, kami akan tambah tongkok dan turun. Tapi wa in kana min ikhwanina Khazraj, kalau dia dalam kalangan kaum Khazraj, iaitu saudara kami, Rasulullah on saja, izin saja, kami turun. Kami akan tebas tongkok dia juga, kami tak peduli. Sebab dia telah menyakitkan keluarga Rasulullah. Bagi tahu, kalau kaum Aus kami pukul turun, kami pancung turun, dan kalau kaum Khazraj, kalau Nabi setuju, kami akan bunuh. Siapa kata ni? Sa'ad bin Mu'adh, ketua kaum Aus. Tetapi bila Sa'ad bin Mu'adh sebut macam ni, faqama Sa'ad bin Ubadah, bangkitlah pula Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ada juga masa tu. Okay? Bila Sa'ad bin Mu'adh kata, ya Rasulullah, Sa'ad bin Mu'adh ni siapa? Kena clear. Sa'ad bin Mu'adh ni ketua kaum Aus. Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah yang buat itu dalam kalangan kaum Aus, tak payah bagi order, kami akan bunuh. Tetapi kalau yang buat fitnah ini dalam kalangan kaum Khazraj, Rasulullah izin saja, kami akan bunuh. Kami akan bunuh. Don't worry ya Rasulullah, kami akan buat ajar ni. Bila Sa'ad bin Mu'adh sebut macam ni, faqama Sa'ad bin Ubadah, dalam hadis ni sebut, Siti Aisyah sebut, bangkit pula Sa'ad bin Ubadah bila dia dengar kata-kata ni, dia bangkit. Faqama Sa'ad bin Ubadah, dia bangkit. Kata Siti Aisyah, dia bangkit. Faqama Sa'ad bin Ubadah, mana tadi? Wa huwa sayyidul Khazraj, yang mana dia itu adalah ketua kaum Khazraj. Tadi ketua kaum Aus bangkit. Dia kata macam tu kan? Dia kata apa? Kalau kaum Aus yang buat, kami akan bunuh. Dan kalau kaum Khazraj yang buat, Rasulullah bagi tahu, kami akan bunuh. Ingat, nampak tak ayat dia? Ada perbezaan lah. Kalau kaum kami Aus yang buat, kami akan bunuh. Jangan takut. Tetapi kalau yang buat fitnah itu kaum Khazraj, kalau Nabi izinkan, kami akan buat. Kami akan bunuh. Don't worry. Maka bila dia sebut macam tu, faqama Sa'ad bin Ubadah, bangkit pula Sa'ad bin Ubadah, wa huwa sayyidun Khazraj, bangkit pula Sa'ad bin Ubadah yang merupakan ketua kaum Khazraj. Kata Aisyah, dia bangkit. Wa kana qabla dhalika rajulan salihan walakin ihtamalathu hamiyah faqala kadzabta. Bila dia kata macam tu, bangkitlah Sa'ad bin Ubadah yang merupakan ketua kaum Khazraj. Dia dah datang tu, dia dah kat situ. Dia bangkit, faqama, dia bangun. Aisyah cerita ni, dia bangun, maka kata wahwa sayyidul Khazraj, dia ketua kaum Khazraj. Maka Aisyah cerita, wa kana rajulan salihan min qablik. Sa'ad bin Ubadah ni dulu dia memang orang soleh, dia memang lelaki soleh, dia baik, dia warak, dia sahabat Nabi, dia pejuang dalam perang. Maka bila Sa'ad bin Ubadah dengar Sa'ad bin Mu'adh, dengar seorang Sa'ad bin Mu'adh ketua Aus, seorang Sa'ad bin Ubadah ketua Khazraj. Okey. Maka tuan-tuan, bila Sa'ad bin Ubadah dengar macam tu, dia bangkit. Maka Aisyah clear dulu. Aisyah kata, wa kana rajulan salihan min qablik. Sa'ad bin Ubadah ni lelaki soleh, lelaki baik, lelaki warak, lelaki taat, hamba Allah yang taat. Okey, dia taat. Sebelumnya dia taat, tetapi bila dia dengar statement tu daripada Sa'ad bin Mu'adh, dia jadi smash satu macam. Sebab kata Siti Aisyah, wala bagaimanapun ihtamalathu alhamiyah, dia dibebankan. Hamalah ni bebanan ataupun orang kata apa, hamalah ni bebanan ataupun tanggungan ataupun responsible ataupun dibebani macam itulah. Tapi ihtamalathu, dia dibebankan oleh alhamiyah, ekstrim ataupun taksub ataupun sayang berlebihan kepada kaum dia.
Siapa? Khazraj. Asabiyah dia main balik. Padahal dia baik, dia soleh. Ada orang macam ni, soleh, warak, taat, tetapi dia punya ekstrim dia tu kuat terhadap bangsa. Ada? Ada, ramai kan. Dia baik, dia warak, tetapi wacana dia tentang bangsa tu kadang-kadang berlebihan. Kita tengok dia ni orang soleh, orang warak, orang beragama, tetapi bila dia bercakap tentang bangsa ni seolah-olah lebih sangat. Sa'ad bin Ubadah masa ni berlaku macam tu. Walaupun dia soleh. Maka Aisyah kata dia soleh, dia baik. Tapi masa dia dengar Sa'ad bin Mu'az sebut macam tu, dia jadi macam satu perasaan yang tamalathu al-hamiyah. Dia main satu perasaan yang ta'sub, yang ekstrim. Marah bila pasal apa you nak touch aku punya bangsa? Ni Sa'ad bin Mu'az han sebut pasal sudahlah, han nak pergi kacau Khazraj pasal apa? Ni cari pasal macam tulah bahasa Penang kata kan. Sa'ad bin Ubadah dia main satu macam perasaan tu. Hang nak sembang bab lain tak apa. Hang nak sembang bab pencen, bab BPN, bab apa tak apa. Tapi hang sentuh Khazraj hang boleh sakit. Macam tu lah. Hang jangan sentuh Khazraj. Hang nak sembang bab lain tak apa. Bangsa hang mau duk cermat sikit. Hang mau duk cermat sikit. Hang nak sebut siapa ni. Hang nak petik siapa ni. Hang nak petik korang lebih kurang. Hang nak petik Khazraj lebih kurang ni. Aku duk datang ni. Aku ni siapa hang aku ni. Aku ni ketua Khazraj. Lagu tu lah. Jangan duk petik lebih kurang. Hang nak cakap pasal kaum hang, hang nak tebah tengkok kaum hang, kau nak buat apa? Kau punya pasal hang untuk kaum hang, aus. Tapi Khazraj hang nak petik suka hati. Aku nak datang ni, hang aku siapa? Lagu tu lah lebih kurang sebagai dialog ni. Maka Sa'ad bin Ubadah sambung. Apa kata-kata dia? Faqala siapa kata ni? Siapa kata ni? Sa'ad bin Ubadah, ketua Khazraj, dia sambung. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Faqala kadzabta li'amrullah la taqtuluh wa la taqdiru ala dhalik. Maka kata Sa'ad bin Ubadah, demi Allah hang takkan bunuhnya. Hang sembang ya. Hang sembang ya Sa'ad bin Mu'az. Benda ni hang pun tahu. Yang buat pasal ni kaum kami. Memang tuan-tuan, siapa buat pasal? Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia siapa? Dia kaum Khazraj. Maka Sa'ad bin Ubadah dia jadi satu macam perasaan dia marah. Dia kata, hang tengok duk sembang lebih lah. Kalau benda ni berlaku dekat kaum hang tak bunuh punya. Hang tak bunuh. Ni kes dia hantar pasal Abdullah bin Ubay ni kaum aku, Khazraj. Sebab tu hang kata macam tu, betul tak? Kalau dia kaum hang takkan bunuh punya. Demi Allah hang takkan bunuh dia. Ni hang tahu, hang pun tahu yang Abdullah bin Ubay bin Salul ni kaum Khazraj. Sebab tu hang duk petik lebih kurang lagu ni. Kalau dia tu kaum hang tak bunuh. Hang sembang apa? Sebenarnya kita semua tahu, jangan tipu. Kita semua tahu yang kita sedang bercakap tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita semua tahu. Dan semua orang tahu yang Abdullah bin Ubay bin Salul adalah kaum Khazraj, kaum aku. So hang jangan sembang sebab hang ni penjuang sangat. Kalau dia ni kaum hang pun tak bunuh Tapi sebab dia kaum aku, hang pandai-pandai dia buat sembang cekang depan Nabi, hang nak kata hang nak bunuh. Sembang lebih. Lagu tu lah saya buat dialog ni. Tapi saya tambah lah. Tapi memang dialog ni begitu. Sa'ad bin Ubadah kata, fawallah, demi Allah. Mana tadi? Okey. Demi Allah, hang menipu. Kazab betul, hang tipu. Fawallahi la taqtulu. Hang takkan bunuh punya kalau kaum hang. Wala taqdiru ala zalik. Dan hang takkan mampu bunuh pun. Hang takkan mampu bunuh punya. Hang jangan sembang cekang depan Nabi. Hang sembang kemah apa depan Nabi. Hang nak kredit tu. Hang tak bunuh punya kalau ada kaum hang. Dan hang pun tahu siapa dia. Abdullah bin Ubay bin Salul. La taqdiru ala zalik. Hang takkan mampu bunuh dia. Sebab apa? Payung dah besar bang. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia bukan kecil anak. Dia bapa munafik betul lah. Tetapi pengaruh dia besar. Follower dia ramai. Likers dia ramai. Orang-orang yang pancung bawah dia ramai. Orang yang potong bawah dia ramai. Dia bukan satu budak yang apa kanyak-kanyak orang kata. Dia satu payung yang besar. Dia satu ayahanda juga di Madinah ni. Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Meskipun dia bapa munafik, tetapi dia ayahanda juga. Maka kata Sa'ad bin Ubadah, la taqtiru ala zalik. Hang takkan mampu bunuh dia. Sebab dia bukan kecil anak. Dia punya payung besar. Macam itulah. Okey. Siapa dia ni? Abdullah bin Ubay bin Salul tuan-tuan, bapa munafik, number one punya munafik. Tetapi harus diakui juga Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ada pengaruh yang besar di Madinah. Masih ramai orang yang follow dia. Masih ramai orang yang potong bawah dia. Ramai. Dan dia juga ada pengaruh. Dia rapat dengan orang Yahudi.
dan ramai orang yang orang kata meletakkannya sebagai pemimpin. Contoh kena clear nah. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, saya nak bagi cerita ni clear agar orang tak salah faham. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia satu orang daripada suku kaum Khazraj. Sebelum Rasulullah sampai Madinah, Aus dan Khazraj kan bergaduh. Tuan-tuan tahu, Aus dan Khazraj memang bergaduh lama dah. Antara orang yang berjaya menyelesaikan masalah pergaduhan antara Aus dan Khazraj adalah siapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul, ataupun orang panggil dia Ibn Salul. Dia berjaya selesaikan pertelingkahan antara Aus dan Khazraj yang menyebabkan dia dipandang tinggi dalam kalangan masyarakat Madinah masa tu. Dan dia baik dengan Yahudi, dia pandai deal ekonomi dengan orang Yahudi. Maka dia ni boleh dikatakan disegani oleh orang Aus, disegani oleh orang Khazraj. Payung dia besar, orang hormat dia. Dan bila Rasulullah sampai Madinah, Abdullah bin Ubay, dia berjaya selesaikan tetapi tak total. Maknanya dia selesai tetapi tak begitu selesai. Ada gaduh juga sikit-sikit. Tetapi the only man yang berjaya selesaikan secara total, bukan kata selesai perselisihan ni, siap rapat bersaudara lagi. Siapa? Rasulullah. Maknanya kerja yang dimulai oleh Abdullah bin Ubay itu disambung oleh Rasulullah, dan Rasulullah berjaya menyelesaikan. Bukan kata depa jadi bukan kata depa dah tak bergaduh dah, siap bersaudara lagi. Siapa yang buat ni? Rasulullah. Maka ketika itu perhatian masyarakat Madinah beralih kepada Rasulullah. Ini menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul berasa hati, cemburu. Orang sudah tidak memandang kepada dia. Orang sedang memandang kepada Muhammad masa ni. Sedangkan dia sebelumnya orang yang hebat. Orang semua hormat dia. Tetapi bila datang Muhammad ini, semua orang puji Muhammad. Aku ni siapa? Aku ni dulu ayahanda kat sini. Tiba-tiba bila Muhammad mai, orang luar hamba duk angkat dia. Aku ni siapa? Abdullah bin Ubay jadi terasa hati. Tetapi dia ini orang politik. Dia orang politik. Apa dia buat? Dia lompat parti. Bukan lompat parti. Dia masuk Islam. Sebab dia fikir apa? Kalau aku nak lawan Muhammad ni, aku tak boleh menang. Pasal pengaruh dia terlalu besar. Jasa dia terlalu besar di Madinah. Dia berjaya bukan kata menyatukan, bukan kata mendamaikan Aus dan Khazraj. Abdullah bin Ubay berjaya mendamaikan. Muhammad Rasulullah berjaya menyatukan. Ada beza tu. Maka pengaruh dia besar. Lagi besar daripada aku. Kalau aku lawan dia, orang akan buang aku terus. Lah tak payah lawan. Biar aku masuk Islam. Tetapi aku akan jadi duri dalam daging. Itu yang jadi munafik tu. Dia politik punya orang. Dia orang politik. Otak orang politik nilai macam tu tak boleh baca. Dia kira masa ni paling baik untuk aku bukan lawan Muhammad, tetapi sokong dia, ikut dia. Biar api lah. Biar pengaruh aku berkurang tak apa. At least aku masih ada pengaruh. Daripada aku tak ada pengaruh terus. Kalau aku tak masuk Islam, aku lawan Muhammad, siapa pun tak sokong aku. Lawan ni macam ni lah. Aku masuk juga geng Muhammad, aku masuk Islam, tapi aku tak sokong sangat. Aku tunjuk, aku lawan sikit-sikit. Biar aku buat perangai. Itu yang dia buat perangai tu, tuan-tuan. Itu siapa? Sa'ad bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kita kena clear. Abdullah bin Ubay bin Salul ni dipilih pendekatan untuk ikut Rasulullah SAW jadi orang Islam, tapi dia sabotah Nabi pada dalam. Tapi orang kata, kenapa Nabi tak pernah hukum dia? Bahkan bila dia nak mati, tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ada anak yang soleh. Salah seorang nama Abdullah. Abdullah juga. Okey. Dia ada anak 3 orang tak silap saya yang soleh, yang ikut Nabi, yang berperang dengan Nabi. Bahkan salah seorang pada anak dia pernah bagi tahu kat Rasulullah, kat Nabi, minta izin kat Nabi untuk bunuh pak dia sendiri. Malu pasal pak dia ni rajin untuk sabotah Nabi. Maka anak dia minta izin kat Rasulullah agar dia nak bunuh pak dia sendiri. Minta izin. Nabi tak bagi. Kemudian masa Abdullah bin Ubay bin Salul ni nazak, sakit nak mati dah, dia suruh anak dia pergi jumpa Rasulullah, minta Rasulullah punya jubah macam tu lah. Pakaian, cebisan pakaian Rasulullah, nak jadi sebagai orang kata apa, syafaat. Nak bagi sebagai pelindung dia. Maknanya dia beriman, dia percayalah yang dia akan kena azab kubur, dia takut.
Dan dia percaya Nabi itu pemberi syafaat. Maka dia minta anak dia agar pergi jumpa Rasulullah, minta baju Rasulullah, pakaian Rasulullah, sejebisan kain Rasulullah untuk dia nak bawa bekal dia sebagai nak mati esok ni, sebagai syafaat pelindung dia. Siapa ni? Abdullah bin Ubay. Anak dia pergi minta dan Rasulullah bagi. Rasulullah siap pesan lagi ke anak dia. Kalau ayah hang mati nanti, bagi tahu aku akan pergi sembahyang jenazah dia. Sayyidina Umar counter Rasulullah masa ni. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, bukan counter, sorry. Sayyidina Umar query Rasulullah masa ni. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, apa siapa nak pergi sembahyang mayat dia? Dia munafik. Kan? Nabi kita, Nabi bebas untuk sembahyangkan mayat siapa pun, nak syafaatkan siapa pun. Turun ayat Quran lepas tu yang Allah Ta'ala membenarkan kata-kata Sayyidina Umar, bagi tahu tak apalah Nabi boleh sembahyang, tetapi yang nak mengampunkannya ataupun mengazabkannya hanyalah Allah. Allah Ta'ala sajalah yang berkuasa. Ya, kemudian bila turun ayat itu, Nabi tak pi dah ke kubur Abdullah bin Ubay dan kubur orang munafik, Nabi tak pi dah. Maknanya benar kata-kata Umar tu. Tapi di sudut hikmah Nabi ialah apa? Setelah Nabi pergi sembahyang mayat Abdullah bin Ubay bin Salul, boleh dikatakan semua pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul terus buang kemunafikan itu dan ikut Nabi. Adalah sebagian kecil yang tinggal lepas pada tu. Okay? Tapi golongan munafik merebak balik pada zaman Abu Bakar, iaitu mereka tak mau bayar zakat kan. Itu cerita aku tu kena pergi pada yang lain pula lah. Tapi nak beritahu kebijaksanaan strategi Nabi. Nabi tahu kalau Nabi bunuh Abdullah bin Ubay masa tu, pengaruh dia besar. Maka Nabi tak mau orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi tak mau. Sebab Abdullah bin Ubay ni kan Islam, so dia sahabat masa tu lah kan. Tapi dia munafik lah. Sejelasnya dia munafik, bapak munafik. Tapi Nabi tak mau. Orang orientalis pada masa depan akan tulis Muhammad membunuh sahabatnya. Nabi tak mau macam tu. Ya, biasa orang putih tuan-tuan kan, jadi pegang rekod contoh macam-macam lah kan. Nabi tak mau, maka Nabi tak bunuh. Satu, yang keduanya, itu adalah politik Nabi. Dengan Nabi buat macam tu, pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul yang ramai-ramai ni mula perasan yang ayahanda depa Abdullah bin Ubay ni rajin sabotaj Nabi, rajin kenat dekat Nabi. Dalam perang Uhud, dalam perang Bani Mustalik, siap fitnah isteri Nabi. Tapi Nabi tak pernah balas. Maka depa rasakan Nabi adalah the righteous person, orang yang paling baik, orang paling hebat. Maka mereka mula meninggalkan Abdullah bin Ubay dan pergi kepada Rasulullah. Ini kaedah apa dalam fiqh disebut sebagai darul mafasid aula min jalbi masalih. Nabi membendung kemudaratan lebih utama daripada mendahulukan kebaikan. Kan? Maka Nabi tengok, kalau aku bunuh dah lagi jadi lagi merebak, lagi bergaduh lagi dengan orang ramai. Ramai orang terhutang budi dengan Abdullah bin Ubay sebelumnya. Ramai orang masih taksub dengan dia. Maka kalau Nabi bunuh dia, berpecah pula Madinah. Maka walaupun dia munafik, dia sering sabotaj Nabi, tetapi Nabi pilih kaedah darul mafasid aula min jalbin masalih, iaitu membendung mudarat, didahulukan daripada mengutamakan kebaikan, masalih, kemaslahatan kebaikan. Ini kaedah yang digunakan pakai oleh para ulama sampai hari ini. Hatta dalam kes COVID ini pun kita menggunakan pakai kaedah tersebut, iaitu dengan walaupun sembahyang jemaah itu baik, tetapi untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar, takut COVID berjangkit, maka kita berhentikan dulu jemaah. Itu kaedah yang dipakai. Maka bila Sa'ad bin Ubadah bangkit kata macam tu, dia kata apa, dia hang takkan mampu bunuh dia lah, payung dia besar bang. Okey. Maka bila dia kata macam tu, pasal dia marah lah orang petik kaum Khazraj kan. Dia ketua kaum Khazraj, dia rasa terpanggil untuk cakap macam tu. Okey. Faqama. Bila dia kata macam tu, bangkit pula seorang lagi. Siapa? Faqama Usaid bin Khudair. Bangkit pula lelaki ketiga. Apa nama dia? Usaid bin Khudair. Ingat nah. Satu Sa'ad bin Mu'az, ketua kaum Khazraj. Satu lagi Sa'ad bin Ubadah, ketua kaum Khazraj. Lepas tu bangkit seorang lagi, lelaki ketiga. Siapa nama dia? Usaid bin Khudair. Faqama Usaid bin Khudair. Lelaki ketiga bangkit. Man huwa Usaid bin Khudair? Siapa dia Usaid bin Khudair? Dia ialah sepupu kepada Sa'ad bin Mu'az. Yang pertama tadi tu, kalau saya boleh lukis lah. Sa'ad bin Mu'az yang pertama. Okay, ketua kaum Aus. Okay. Sa'ad bin Ubadah yang kedua, ketua kaum Khazraj. Dan yang ketiga Usaid bin Khudair. Yang ketiga ini, dia ni ialah sepupu kepada Sa'ad bin Mu'az yang pertama ni. Dia tak sebutlah hadis, tapi dia memang sepupu. Okey, clear kan? Kalau clear angguk. Alright. Maka tuan-tuan, Bangkit Usaid bin Khudair, dia bangkit, dia kata apa? Dia lagi cengih lah. Dia bangkit, dia kata apa?
Faqama Usaid bin Khudair faqala kadzabta li amrullah wallahi lataqtulannahu fa innaka munafiq tujadilu 'anil munafiqin. Maka bangkit Usaid bin Khudair, dia kata, hanglah penipu besar. Dia kata dekat siapa? Dekat Sa'ad bin Ubadah. Dia nak bela sepupu dia tadi tu. Hanglah penipu. Hanglah munafik. Hang nak bela orang munafik pula. Dia pula bangkit, dia kata. Dia bangkit, dia kata apa? Hanglah yang tak guna. Macam tu lah bahasa utara kata. Hang yang munafik lah ni. Hang nak bela orang munafik. Hang nak bela apa orang munafik tu? Ha? Kita bunuh boleh apa? Tak kira kaum hang ke kaum siapa ke, kita bunuh. Lah ni hang nak buat cerita hang nak bela orang munafik depan Nabi. Aku tu lah. Ustaz bin Khudair lagi cengih lah. Dia kata hang yang nak bela dia. Hang yang nak lindung dah selama ni. Sebab tu dia makin cengih. Sebab tu dia makin berani. Payung dia besar. Hang nak bela dia buat apa? Lah ni dia fitnah isteri Nabi. Maka bila dia sebut macam tu, Nek Syekh, tuan-tuan, bila Jai sudah angkat tangan, takkan Malik nak diam. Maka apa jadi tuan-tuan? Fasaral hayyanil Aus wal Khazraj hatta hammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala minbar fanazala faqaffaduhum hatta sakatu wa sakata wa bakaitu bila jadi macam tu tuan, bangkit semua dalam dewan tu, dalam majlis tu masa tu, bangun fasaral hayyan al Aus wal Khazraj. Pakat bangkit habis tuan-tuan. Maka tuan-tuan boleh bayang tak situasi? Seorang bangkit, seorang parti lain bangkit, seorang ni bangkit bela lawan, bergaduh. Pakat berdebat, tinggal tak baling kerusi je. Tapi bertengkar teruk ni, pakat maki aku, pakat ungkit cerita lama bergaduh zaman 5-6 tahun dulu tu, pakat keluar habis. Dia mula nak jadi besar. Dia mula orang utara kata nak jadi bunga tai. Orang utara kata lah. Bahasa KS saya tak tahu. Tapi dia mula nak ungkit habis. Pakat kuki-kuki bertengkar, pakat bergaduh habis. Hang maki aku maki hang kata aku kata kan. Padahal semua ni beriman ni. Tetapi disebabkan ta'assub kepada bangsa masing-masing ni, semangat ni dia jadi fasar hayyan, bergaduh habis. Tuan-tuan bayangkan duk bertengkar depan Nabi. Depa tak lawan dengan Nabi. Tapi depa berlawan sama depa Aus dan Khazraj ni. Berdebat, pakat maki aku. Tinggal nak ulak pedang lah. Ya. Maka tuan-tuan disebut dalam hadis kata hatta alhammu wa Rasulullah SAW ala al-minbar fanazala fakhaffadhum hatta sakatu wa sakat. Sampai Nabi duduk atas mimbar, sampai Nabi naik atas mimbar, Nabi menenangkan dia. Sebab kalau Nabi tak tenangkan, tak tahu lah tuan-tuan, memang berbunuhan lah hari tu. Nabi tengok, lain macam ni, nak jadi pasal lah. Maka Nabi naik atas mimbar, Nabi menenangkan keduanya. Satu sifat yang cukup mulia daripada Rasulullah SAW. Kalau pemimpin lain tuan-tuan, dia bangkit, dia mengamuk. Aku tengah susah, aku tengah sabut, apa bergaduh pula depan aku. Tak. Nabi menenangkan dengan elok. Nabi menyabarkan kedua-duanya. Sabar. Jangan sampai macam ni kot. Jangan sampai macam ni kot. Nabi menenangkan. Sampai Nabi tenangkan. Dia pun tak tenang tau. Pasal tengah duk bila ramai tuan-tuan, dia naik syekh tau. Nabi boleh tak peduli dah. Bergaduh-gaduh, Nabi naik atas mimbar. Sampai nak tembak. Sudahlah, tak payah bergaduh lah. Benda ni tak apalah. Kita selesai macam tu lah Nabi menenang kan. Tapi dia pun tak peduli. Duk gaduh kan. Sampai tahap apa tuan-tuan? Ini kaedah dah. Dengar lah. Ini sunnah dia. Bagaimana Nabi deal dengan dua puak yang sedang bertelingkah yang sampai tahap tak peduli pemimpin dah. Apa Nabi buat? Nabi tegur, menenangkan, dia pun tak peduli. Akhirnya apa Nabi buat? Tuan-tuan dengar lah. Sunnah dia. Hatta sakatu. Akhirnya Nabi diam. Mana nak gaduh? Nabi diam. Nabi duduk kat mimbar, Nabi diri, Nabi diam. Gaduh sangat kan? Gaduh. Kemudian Nabi perhati. Lalu Nabi diam. Dia rasa bersalah. Wasakata, dia pun diam. Lagu tu cara dia. Teguk elok, bagi damai, tak peduli lah. Dia kata aku sabar lama dengan dia, aku kira titik dia betul-betul punya, demah satu macam, dia tak gaduh ni tuan. Dia tinggal nak ulang pedang lah. Nabi naik atas mimbar, Nabi kata sudahlah, relax lah, sabar lah. Nabi menenangkan. Dia pun tak peduli nak gaduh juga.
geng kera orang tak buat ramai nak bergaduh kan. Nabi tenangkan dia tak. Akhirnya Nabi diam. Dia cara dia bila tegak sangat, dia buat ramai sangat, turun diam sudah. Diam tengok. Maka depa bila Nabi dia depa tahu diam lah. Depa pun diam. Tu kadang-kadang tuan-tuan dekat sekolah tu cikgu kan. Bila bertempik menyerit, suruh kanak-kanak diam, suruh anak-anak pelajar diam lah, sudah diam. Depa semua tak peduli. Tapi bila cikgu tu diam, cikgu tahu. Bising kan? Depa tak bising kan? Reverse psychology kan. Nabi dah buat dah. Yang counselling psikologi duk pakai hari ni semua tu tiru Nabi. Nabi dah buat lama dah. Cuma Nabi tak letakkan term saja benda tu. Padahal Nabi dah buat dah semua yang psikologi duk kaji semua Nabi buat dah. Maka depa pun jadi malu sendiri. Nabi dia pun diam. Maka selesailah hari tu. Selesai pergaduhan lah, tapi masalah tak selesai juga. Tak dapat jawapan juga, tergantung juga. Nak pergi hukum ke tak hukum dalam bin Ubay ni. Kan? Dengan orang munafik yang lain ni dan orang beriman yang lain yang fitnah juga ni. Yang fitnah ni bukan kalangan orang munafik saja. Ada orang beriman juga fitnah. Bahkan adik keluarga sendiri ada juga yang join fitnah tu. Okey, kita akan tengok siapa lagi yang fitnah. Maka Nabi diam. Depa pun jadi malu sendiri dan depa diam, maka bersurai majlis itu tanpa ada jawapan. Tanpa ada jawapan. Kemudian apa berlaku dekat Siti Aisyah pula? Aisyah cerita pula. Wa bakaitu yaumi la yarqali dam'un wala aktahilu binaumin fa asbaha indi abawayya qad bakaitu lailatain wa yawman hatta azunnu annal bukaa faliqun kabidi. Maksudnya macam inilah saya bagi kesimpulan. Dia kata Aisyah, wa bakaitu, aku menangis, I cried. Wa bakaitu past tense madhi, I cried, aku telah menangis. Tuan-tuan boleh bayang ibu kita tuan-tuan, situasi dia kerana fitnah ke atas dia ni, dia tak salah apa-apa, dia tak tahu apa-apa. Disebabkan fitnah ini, dua puak sedang kasus bergaduh pula. Nabi dah susah hati, dah tambah susah hati lagi bila umat dia bergaduh. Dalam keadaan Nabi nak selesaikan fitnah terhadap isteri yang disayangi dia, sahabat yang disayangi dia, masalah orang munafik yang tak habis fitnah orang, masalah sahabat yang beriman yang terlibat dalam fitnah itu, masalah yang kaum Aus dan Khazraj Madinah, kaum Ansar bergaduh pula sama-sama mereka. Hanya kerana fitnah kecil yang menimpa isteri Nabi menyebabkan fitnah besar berlaku di Madinah masa itu. Orang beriman terlibat dalam menyebabkan fitnah. Ansar, kaum yang mulia, bergaduh. Nabi susah hati, wahyu tak turun. Isteri Nabi sakit. Abu Bakar malu dan segan dekat Nabi. Tuan-tuan bayangkan situasi masa ni macam mana Nabi nak tanggung, tuan-tuan. Telah banyak kesilapan dan kesusahan yang kita buat yang ditanggung oleh Nabi SAW. Kalau kita nak renungkan dalam kehidupan kita ini, banyak sangat dah kesilapan dan kesalahan kita yang Nabi dah tanggung dan clearkan untuk kita. Sejak Isra' dan Mi'raj lagi, Nabi bela kita. Solat 50 waktu, Nabi minta kurang, tuan-tuan. Naik turun, minta kurang untuk kita. Banyak, tuan-tuan, yang kita buat atas hidup kita ni, yang Nabi dah bela kita, backup kita sampai dalam kubur, sampai di Sitian Sirat, sampai di Mizan, sampai di syurga nanti pun. Nabi tak rehat dalam membantu, memberi syafaat kepada kita. Banyak hadis Nabi sebut, inni faratukum alal haud, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, li kulli nabiyyin da'watun da'ah li ummati wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Banyak hadis yang Nabi sebut yang Nabi tak berhenti bela umat dia sampailah dalam syurga dah. Nabi tengah susah, isteri dia orang fitnah, tetapi bergaduh pula. Bayangkan penderitaan dan kesedihan Nabi masa ni. Wahyu pula tak turun. Allahu Akbar. Susah hati Nabi, tuan-tuan. Itu yang Sayyidina Ali kata. Kalau perlu lepas-lepas lah. Bukan Sayyidina Ali tak sayang Aisyah, tapi Sayyidina Ali tak gamak tengok Nabi sedih. Tuan-tuan bayangkan bagaimana Abu Bakar masa ni di rumah. Dia sampai segan nak cakap dengan Nabi. Nak bela anak, kok anak dia salah. Nak bela Nabi, kok anak dia betul. Sampai lagi saya baca, Abu Bakar kata, aku tidak ada kata-kata nak cakap depan Nabi. I lost my word, kata Sayyidina Abu Bakar. Tak tahu nak kata apa. Saya baca nah. Kak Aisyah kata, aku teriak hari demi hari. Sampai aku tak peduli dah sakit aku ni. Ya? Sampai aku teriak ni tak tahu dah, tak kenal siang dan malam dah. Dan ibu Abawayya
sentiasa indi abawayya, sentiasa ibu dan ayahku ada bersamaku. Qad bakaitu lailataini wa yauman, aku menangis tak berhenti selama lailatain, 2 malam, wa yauman, 2 malam 1 hari. 2 malam 1 hari aku tak berhenti teriak, tak makan, tak minum, tak peduli tentang sakit. Dan ibu dan ayahku setia menemani aku every single moment when I cried. Masa aku teriak tu, dia dua laki bini ni, mak dan ayahku, tak pernah tinggal aku. Hatta azunnu annal bukaa faliqun kabidi, sampai depa jadi susah hati. Dia berkata, wahai Aisyah, sudahlah teriak tu, makanlah sikit, jangan fikir sangat Aisyah, tunggulah Allah Ta'ala akan selesaikan masalah ni. Sampai Sayyidina Abu Bakar dan isteri dia jadi macam takut. Hatta al-azunnu, sampai mereka takut, mereka menyangka annal bukaa faliqun kabidi, mereka takut aku sampai jadi boleh mati dengan serangan jantung, boleh jadi sakit, sebab tak lalu makan, demam tak kebah lagi, makin bertambah demam, teriak tak peduli makan dan minum. Abu Bakar kata, sudahlah Aisyah, makanlah sikit, Allah Ta'ala akan tolong punya kalau hang betul. Ya? Sampai tuan-tuan, susah hati tuan-tuan. Siapa tak susah hati anak dia kena fitnah dan dia tak tahu betul ke tak betul. Bila berlaku peristiwa macam ni tuan-tuan, saya sambung kan. Qalat fa bainahuma jalisan indi wa ana abki izan ta'zanti imra'atun minal ansar fa azintu laha fajalasat tabki ma'aya. Nah, maka depa duduk teman aku di pintu bilik ni. Tunggu aku. Takut nak tinggal, takut tarik ke, takut tak boleh bernafas ke apa ke, tak makan kan. Demam, sakit. Tunggu. Susah hati. Maka Aisyah seorang-seorang masa ni. Siapa dia harapkan? Hanya Allah yang dia harap. Ibu dan ayah dia support dia betul, tetapi Abu Bakar tak berani bagi jawapan. Anak dia betul ataupun salah. Dia tak berani kata, sebab tu dia kata I lost my word. Dia hilang. Dia takut nak bela anak dia. Mungkin anak dia salah. Dia takut nak bela Nabi. Mungkin anak dia betul. Tuan-tuan bayangkan situasi Abu Bakar masa ni. Situasi mak Aisyah masa ni. Seluruh Madinah tak mempedulikan sakit Aisyah. Seluruh Madinah tidak mempedulikan susah hati Nabi. Dia cuma sibuk tentang nak membela kaum masing-masing. Dia cuma sibuk tentang menyebarkan aib ini. Seronok tuan-tuan. Sebar aib orang ni seronok. Aisyah keseorangan dia. Orang tak pergi melawat dia. Orang tak peduli dia. Orang tak pandang dia tuan-tuan. Orang lagi seronok sebab keburukan harta sehingga orang lupakan kebaikan yang dia buat. Orang lupa jasa dia kepada Nabi, jasa dia kepada umat Islam. Ibu kita tu. Orang tak peduli sebab orang seronok sebabkan berita aib ini. Ini masalah orang Islam. Seronok sebab fitnah. Seronok bicara aib orang. Walaupun benda tu tak betul pun. Seronok tanpa mempedulikan orang itu pernah berjasa besar kepada umat sebelumnya. No? Tuan-tuan, keseorangan dia, siapa peduli dia tuan-tuan masa ni? Sakit demam dia, tak makan dia, susah hati dia, 2 malam 1 hari, teriak tak berhenti. Sampai Aisyah kata masa tu, ini menarik tuan-tuan, saya minta homework lah tuan-tuan lah, saya pun nak kaji juga. Kata Aisyah, fa bainahuma jalisan indi, dua dan ibu dan ayah dia duduk di sisi dia, teman dia. Wa ana abki, dan aku sedang menangis. Izista'zanati imra'atun minal ansar fa azintu laha. Tiba-tiba datang seorang perempuan Ansar. Tiba-tiba mai seorang perempuan Ansar. Saya cari juga tuan-tuan siapa perempuan ni, tapi saya tak jumpa lagi jawapan dia. Aisyah sebut saja seorang perempuan Ansar mai. Saya jujur dengan tuan-tuan, saya tak tahu siapa. Saya cari tapi saya tak jumpa lagi. InsyaAllah kalau jumpa nanti saya kongsi. Tapi buat masa ni saya tak tahu siapa. Tetapi perempuan Ansar. Tiba-tiba datang seorang perempuan Ansar ke rumah Abu Bakar. Dia bagi salam, dia minta izin. Boleh tak saya masuk? Boleh tak saya masuk? Ya, kata istazanti, istizan ni minta izin. Istazanati imra'atun minal ansar, datang seorang perempuan Ansar, dia minta izin nak masuk. Ya Abu Bakar, wahai pakcik Abu Bakar, boleh tak saya nak masuk saat nak tengok Aisyah? Fa azintu lahum, dan aku izinkan. Dalam keadaan aku sedih seorang-seorang tu, dia main, dia minta izin nak masuk rumah. Maka Aisyah kata, fa azintu lahum, aku izinkan dia masuk. Apa dia buat perempuan ni? Apa dia buat? Fajalasat tabki ma'aya.
Kata Siti Aisyah, saya tak tahu perempuan ni siapa. Siapa pun dia, dia wanita yang hebat. Saya tak tahu dia siapa. Tapi siapa pun dia, he was a great woman on that time. Pasal apa saya kata macam tu? Dia dia minta izin nak masuk. Dia izin kat Abu Bakar, ya Abu Bakar, boleh tak saya nak masuk? Abu Bakar tanya Aisyah. Aisyah kata tak apa, ayah bagi dia masuk. Tak tahu siapa. Perempuan ni dia masuk, dia kata, wahai Aisyah, boleh tak saya nak duduk? Aisyah kata, fa'azin tu biha, aku izinkan dia masuk. Apa dia buat? Dia masuk tuan-tuan. Kata Aisyah, dia tak cakap banyak. Fajalasat, dia duduk sebelah aku. Fajalasat tabki ma'iyah. Wanita ini, ibu ini, dia masuk, dia duduk, tabki ma'iyah. Dia teriak sama-sama dengan saya. Allah. Saya tak tahu dia siapa tuan-tuan. Kita tak tahu. Saya cari dalam 2-3 dalam syarah, saya tak jumpa. Saya buka Ibn Katsir, dia tak sebut, dia sebut wanita Ansar. Saya tak tahu, ilmu saya kurang. Tapi siapa pun dia wanita yang hebat. Dalam kalangan seluruh Madinah pilih untuk seronok sebarkan fitnah terhadap Aisyah. Dia seorang-seorang, dia pergi rumah Abu Bakar. Dia tak cakap banyak. Kita tak kenal dia. Dia pergi rumah Abu Bakar, dia minta izin nak masuk. Aisyah izinkan. Dia masuk dan kata Aisyah, fajalasat, dia duduk sebelah saya. Tabki ma'ayah. Dia teriak sama dengan saya. Dia tak cakap banyak. Dia duduk. Dia tak main cakap pandai dah. Dia duduk dan dia teriak sama-sama dengan aku. That is called empathy. Dia teriak sama-sama dengan aku. Tuan-tuan, dalam ilmu counselling, kaunselor tidak memberikan jawapan, kaunselor tidak memberikan keputusan. Dia cuba buka jalan, dia duduk dan dia biarkan orang lain bercakap. Orang yang timpa masalah tu bercakap. Kalau orang tu perlu teriak, dia akan duduk sekali, dia tunggu je. Betul tak? Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Bila kita dalam masalah, kadang-kadang kita tidak memerlukan penasihat. Apa yang lebih kita perlukan adalah pendengar. Betul tak? Bila kita dalam masalah, kita tidak perlukan penasihat, tetapi kita perlukan pendengar. Itulah kerja kaunselor. Kaunselor bukan motivator. Tak sama tuan-tuan. Motivator tak boleh claim dia kaunselor. Motivator banyak bercakap. Kaunselor banyak mendengar. Okay? Dalam counselling kita ada prinsip unconditional positive regard. Kita terima apa saja yang klien kita rasa, dan kalau dia menangis, kita akan menangis sekali. Kita merasakan benda tu. Dan kita tak perlu atok dia. You kena buat A, you kena buat B, you kena buat C. Tidak. Kaunselor tidak kerja dia macam tu. Dia duduk, dia dengar ya. Orang akan petikai, apa kerja kaunselor nak dengar saja. Tuan-tuan, bukan semua orang boleh menjadi pendengar yang baik. Walaupun mendengar itu, orang kata, lah duduk dengar je pun senang aja kaunselor. Tidak. Tidak. Bukan semua orang boleh menjadi pendengar yang baik. Dia menggunakan bahasa tubuh yang hanya orang ada masalah je dia tahu. Tuan-tuan setuju ataupun tidak dengan kata-kata saya? Kalau tuan-tuan dalam masalah, tuan-tuan cerita kat kawan, tuan-tuan boleh detect kawan yang sedang dengar masalah tuan-tuan tu, dia ikhlas ke tak ikhlas dengar. Tuan-tuan akan perasan. Allah Ta'ala jadikan dekat tubuh badan tuan-tuan, bila kita dalam masalah, sense kita yang lain ini, panca indera kita yang lain, the sixth sense, akan begitu sensitif dan teliti. Bila kita tengah masalah, kita cerita kat kawan kita masalah kita, panca indera kita yang lain akan begitu teliti kerja, akan perhati dia. Dia ni dengar ikhlas ke tidak? Dia sungguh-sungguh dengar ke dia dengar main-main saja? Kita akan perhati. Ya? Kita akan perhati. Dalam ilmu kaunseling, para kaunselor dilatih untuk menjadi seorang pendengar yang betul-betul ikhlas. Yang dia dengar, dia selam memang macam masalah dia. Dan saya minta maaf saya sebut, bukan semua kaunselor pun ada benda tu. Bukan semua pun. Nak dapat benda tu kadang-kadang susah. Empathy, unconditional positive regard, yang bila dia duduk dengar masalah klien dia, bila sedih tu dia teriak sekali. Menjadi pendengar yang setia. Perempuan ni dah buat dah. Wanita ni buat. Dia tak main mengatur Aisyah, suruh buat A, suruh buat B, suruh buat C. Dia cuma datang, duduk di sisi Aisyah, tabki ma'aya, menangis bersama denganku, kata Aisyah. Tu saja dia buat. Tapi kata Aisyah, menenangkan jiwa aku dengan dia buat macam tu. At least dia tahu yang dia masih ada support. Ada orang bersama dengan dia. Even though walaupun hanya seorang.
Dia mai, dia dengar rintihan Aisyah dan dia menangis sekali sama Aisyah. Dia tak buat apa. Dia tak buat apa. Ini yang satu kita kena ambil pengajaran. Kadang-kadang tuan-tuan sebagai ibu dan ayah, sebagai abang dan kakak, ataupun sebagai kawan, bila saudara-saudara anda, rakan-rakan anda ditimpa masalah serabut, itu bukan masanya untuk kita berletiak, untuk kita berleter kepada mereka, bukan. The best things to do at that moment is sit down and listen. Just listen. Duduk dan dengar, biarlah dia luah. Biar dia luah. Dalam counselling kita panggil itu teori humanism. Dengar dia luah. Dengar dia luah, tak apa. Dia akan keluar semua dan dia akan lega. Dan perempuan tu buat macam tu kat Aisyah. Tu yang saya tersentuh bila saya baca kan. Saya cari siapa perempuan ni. Tak jumpa. Saya buka dalam tafsir Ibn Katsir tak jumpa. Saya buka dalam syarah dia yang lain tak jumpa. Saya buka dalam Musnad Ahmad juga sebut Imra'atun, perempuan minal Ansar, pada suku Ansar, tapi tak sebut nama. Sekarang 2020 kita sedang bercakap tentang dia, kehebatan dia, tapi kita tak tahu siapa dia. Itu Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Ada orang yang tak terkenal di bumi tuan-tuan, tetapi harum di sisi langit. Dalam keadaan begini, sahabat yang hebat, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az, hebat tuan-tuan. Tetapi bergaduh. Tetapi seorang perempuan yang kita tak kenal siapa, seorang sahabiah yang kita tak kenal siapa dia, tetapi dia berjasa besar kepada Aisyah, dan Aisyah tak lupa sebut dia. Tapi Tuhan takdirkan nama dia tersembunyi, tetapi dia tetap harum di sisi Allah. Siapa pun tuan-tuan, dalam ni ada ramai yang kerja bahagian kutip sampah, bahagian grab food, bahagian mekanik, bahagian apa pun kerja tuan-tuan, tok siap ataupun siapa pun yang dia bekerja di belakang tabir. Orang mungkin tak kenal tuan-tuan. Orang mungkin tak dendangkan nama tuan-tuan. Tetapi percayalah, harum nama tuan-tuan di sisi Allah. Biar dunia membenci, biar dunia mencaci, biar dunia tidak mengenalinya, biarkan. 1400 tahun nama dia kita baca. Siapa dia kita tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala pelihara dia. Hari ini pada malam 2020 kita masih lagi bercakap tentang dia. Siapa pun sahabiah ini yang pastinya dalam celahan ribuan orang Madinah yang tak peduli tentang Aisyah, dia datang, dia duduk dan dia menangis bersama ibu kita. Hebat wanita ini. Hebat wanita ini. Maka saya tutup kisah itu. Saya tak boleh pi dah. Saya tak boleh. Saya tutup dululah. Tuan-tuan, bila wanita tu duduk dengan Aisyah, Nabi mai. Al-Hadi kata, fajalasat tabki ma'aya, dia duduk dan menangis bersama dengan aku. Fabadaina anahnu kazalik, duduk berterusan duduk teriak dengan saya. Dia tak buat apa pun, tak pandai-pandai atok saya, dia teriak sama dengan saya. Itu yang wanita perlukan. Dia perlukan sokongan. Dia tak perlu orang nak main atur hidup dia, dia tak perlu orang nak main nasihat dia. Dia cuma perlukan orang nak mendengar rintihan dia. Dia nak menangis bersama dengan dia. Itu yang perempuan ini buat. Tanggungjawab seorang perempuan terhadap perempuan yang lain. Hanya perempuan faham perempuan. Nangis sama dengan dia. Duduk, kata Aisyah, duduk dengan saya, teman, teriak je. Tak main kata apa. Hatta sampai tahap, sampai izdakhala Rasulullah SAW. Fajalasa walahum. Izdakhala Rasulullah SAW fajalasa. Duduk teriak sama dengan saya. Lama teman, tak kata apa. Sampailah tiba-tiba Rasulullah sampai. Tiba-tiba Rasulullah mai. Bila Rasulullah SAW mai, dia kali tengok Nabi mai, Abu Bakar terkejut. Isteri Abu Bakar terkejut. Nabi mai tiba-tiba. Apa yang jadi lepas tu kita akan sambung esok malam insya-Allah. Apa kesudahan cerita ni? Rasulullah sampai rumah Aisyah masa tu, Abu Bakar terkejut. Semua terkejut. Apa yang Nabi kata? Apa yang Nabi nak kata? Apa yang akan jadi? Kita akan sambung esok dan insya-Allah esok adalah episod akhir. Final episode esok, kisah fitnah terhadap ibu kita Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Esok episod akhir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.